Okey, jadi kita akan teruskan kita punya pembelajaran. Jadi untuk kali ini cuba terangkan terus menggunakan buku teks supaya kamu lebih faham. Okey, pertama sekali adalah dalam unjuran oktagon. Okey, kamu ingat lagi yang kamu belajar dalam objek, okey, bentuk geometri dalam 2 dimensi. Kita ada satu objek tu kita ada 2 permukaan. Kita ada permukaan rata dan permukaan melengkung. Okey. Contohnya kalau macam kita ada ini silinder. Okey, ini silinder. Ini adalah permukaan rata dan permukaan melengkung ini adalah yang di sekeliling. Okey. Kemudian apa yang perlu kamu tahu ialah bila disebutkan tentang satah. Okey. Okey, satah ini merujuk pada permukaan rata. Jadi kalau dalam satu objek permukaan rata, yang inilah dia adalah rata. Okey. Tetapi 3 jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Jadi dia mesti permukaan rata dan dia boleh terdiri daripada 3 jenis iaitu mengufuk, mencancang dan condong. Okey, mengufuk, mencancang ni ke bawah dan condong ni dia condong lah. Okey, kemudian yang kamu kena tahu ialah bila sebut tentang normal kepada satah. Okey, ini normal kepada satah. Okey, normal kepada satah ini kamu sendiri, okey, bila sebut je tentang garis normal, sudut normal, dia mesti berserenjang. Okey. Okey, kalau kita tengok buku teks ni, okey, nyatakan normal kepada satah berikut PQRS. Okey, ini adalah PQRS. Okey, ini adalah satah dan dia tanya yang manakah normal. Jadi yang normal yang membentuk 90 darjah. Jadi garisan ini 1, 2, 3 dan 4. UQ ini bukan normal sebab kita nampak ini garisan ini terhadap satah di sini dia berbentuk bukan normal. Kalau normal contohnya ini VQ kepada satah dia adalah 90 darjah. Dan apabila kita nak menyatakan garis normal, okey, dia mesti yang di belakang ini mesti yang menyentuh pada satah. Contohnya UP. Okey, garisan U, P di mana P ini yang menyentuh satah PQRS. T, S, W, R dan V, Q. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Okey, kita ada satah QRTU. Okey, ini QRTU yang condong. Okey, kalau kita tengok yang condong ini, manakah yang normal kepada satah itu? Okey, sini kita ada PV, K dan SW. Okey, SW. Okey. Seterusnya bila disebut tentang ortogon. Okey, unjuran ortogonal image yang terbentuk bila unjuran garis objek berserenjang. Jadi maksudnya sini kita nak buat unjuran ortogon iaitu bila kita ada satu objek, kita mengunjurkan, kita tolak dia. Okey? Dan dia mestilah berserenjang. Jadi bila kita ada satu objek di sini P dan kita unjurkan dia kepada mencancang, kita tahu mencancang adalah sebegini. Jadi kita akan dapat bentuk segi 4. Okey, kalau ini satah mengufuk daripada atas, dia mesti berserenjang. Okey? Contoh. Ini yang dikatakan tadi mesti berserenjang. Macam ini, C ini bukan. Sebab kita nampak bila dia lukis di sini, ini adalah objek. Tapi dia punya lukisan ini lebih besar. Sepatutnya dia adalah berserenjang. Tapi bila kita nampak ini garisannya lebih terbuka, maksudnya dia tidak berserenjang. Okey, untuk unjuran ortogon ini, okey, dalam unjuran ortogon kamu perlu tahu melukis. Okey, senang cakap, senang cerita. Unjuran ortogon ni kita seolah-olah mencari bayang-bayang dia. Okey, terhadap apa? Terhadap beberapa pandangan. Contoh,
kita ada sebuah prisma sini dan dia boleh dilukis kepada luncuran ortogon kepada 3 pandangan, iaitu mengufuk, mencancang X dan mencancang Y. Dia bergantung dengan arah. Okey, senang cerita tadi cikgu kata dia adalah berdasarkan kita kata tadi berdasarkan bayang-bayang lah, senang faham. Contohlah, kita ada satu silinder. Okey, satu silinder. Okey, kalau kita nak dia punya pandangan, okey, pandangannya daripada X itu daripada atas, okey. Ini, dan kita nak pandangannya daripada atas. Daripada X. Katakan X itu nak pandang dia ke bawah begini. Begini. Okey. Kalau daripada begini, apa bayang-bayang kamu akan nampak? Okey. Nampak bayang-bayang di bawah ini adalah bentuk bulat. Jadi, maksudnya wujudan ortogon kita adalah bulat. Satu lagi senang, kita cuba tekankan dia. Okey, ini sebab kita nak pandangan daripada X yang di atas ni. Kita nampak, oh, ini adalah dia punya lukisan yang kita perlu lukis. Okey. Kemudian katakanlah kita nak dia daripada satu sudut daripada sini. Okey, daripada kan ini. Jadi maksudnya kita nak bayang-bayang tu, kalau kita letak satu sumber cahaya di sini, rasa kamu apa bentuk bayang-bayang kamu akan dapat? Okey. Sini cikgu tak ada untuk menunjukkan bayang-bayang. Itu contoh bayang-bayang, ataupun satu cara kita anggap kita menghimpitkan dia begini. Agak-agak kamu kita akan dapat bentuk apa? Segi 4. Okey, nampak segi 4. Jadi untuk bab ini memang imajinasi kamu kena tinggi untuk membayangkan. Okey, kita nak pandangan daripada X ke sini, Y dan Z. Okey, X, Y dan Z. Ingat, kita nak cari bayang-bayang. Okey, kalau daripada X, apa bayang-bayang yang kamu akan dapat? Okey, jadi kalau cikgu ada ini, kita tekan, kita akan dapat bentuk segi 4 dan ada dia punya barisan ni. Sebab dia begini. Jadi apa yang kamu perlu lukis ialah inilah. Ini bentuk ini, inilah unjuran yang kamu perlu, unjuran daripada X. Okey. Kemudian tadi Y daripada mana? Daripada tepi belah kanan. Okay. Kalau cikgu tak tekan, kamu boleh nampak tak bayang, agak-agak bayang dia macam mana? Okey, boleh Okey, kita tekan. Okey. Ini adalah bentuk yang kamu akan dapat. Jadi inilah yang kita akan lukis. Ada garisan ni. Yang mana garisan ni kena lukis ada garisan lah. Okey, dan last sekali tadi daripada sini. Daripada sini cuba tekan. Kita dapat bentuk ini. Jadi kamu akan melukis bentuk ini. Okey. Untuk ujuran kamu perlu melukis dengan skala. Jadi kalau sini dia beri skala 2 cm, ambil pemaris ukur 2 cm. Okey. Tengok. Contoh buku teks. Okey, ini buku teks. Okey, dia bagi objek begini. Dan yang pertama adalah satu mengufuk dilihat dari arah Z. Z daripada atas. Kamu anggaplah kamu tekan. Kamu tekan, apa bayang-bayang yang kamu akan nampak? Okey, untuk ini. Okey, nampak ni dia lukis dengan menggunakan skala dan mesti dilabelkan. Okey, nampak ni dia punya unjuran ini. Maksudnya dia arah pandangan. Okey, kita tekan dia, kita dapat bentuk ini. Okey, untuk yang nombor 2 daripada arah X. Okey, sini daripada arah X. Okey, kita ada satu objek. Kita tekan dia ke tepi. Macam ni, kita tekan ke tepi, kita dapat ini arah bayang-bayang ini, segi 4 ni. Dan kita lukiskan dalam bentuk skala yang penuh.
Okey, dan seterusnya daripada pandangan Y ini, kita nak ke sana. Okey, kita cuba tekan dan apa bayang-bayang kita dapat? Ini bayang-bayang dia. Okey, kita lukis dengan skala. Okey, macam mana dia labelkan ini? Kenapa AD? Sebab bila kita tekan sana, A dengan D ini jadi sekali. Yang di depan, yang disebut di dahulu tu, dia yang berada di hadapan. FE, sebab F, kemudian dia tindihkan ke E. G tindihkan ke H. L tindih ke I. K tindih ke J. Dan B tindih ke C. Okey, jadi cikgu rasa itu sedikit penerangan cikgu boleh bagi dengan kamu. Cikgu harap kamu boleh cuba faham, dan memang tiada cara kecuali kamu kena berimajinasi. Okey, itu saja untuk hari ini.